Seorang wanita ni datang ke masjid. Saya sebenarnya tak nak datang sini. Saya malu sangat nak datang sini. Sebenarnya saya dekat rumah dah tak ada apa-apa dah ni. Sebab tu saya terpaksa datang nak minta bantuan sebab anak-anak belum makan lagi. Suami isteri yang dah berusia lanjut dan satu anak lelaki yang berusia 40 tahun yang ada special needs. Suaminya pun bimbang dan rasa sedih bila mereka tiada, siapa yang akan menjaga anak mereka. Tidak sengaja saya mengalir mata kerana ia mengingatkan peristiwa saya waktu keluarga saya yang susah dahulu. I've been helping a family of a single mom. She got 12 children. Yang paling kecil saya ingat 3 years old. Masa yang sama juga arwah meninggal. Then at the same time bila pengurusan jenazah tu, kita bring in the children to have a last touch. Okay, this is your last goodbye. Then give your mom a good hug. Assalamualaikum semua, saya Fiza O. Selamat berpuasa dan Alhamdulillah kita dah hampir ke penghujung Ramadan dan yang telah pun tunaikan zakat, Alhamdulillah. Yang belum lagi tunaikan zakat anda, jangan lupa untuk klik di caption zakat.sg untuk tunaikan zakat anda atau anda boleh ke masjid-masjid yang dekat dengan anda yang tersenarai di zakat.sg. Dan bila kita sentuh tentang zakat, akan terlintas di fikiran bagaimanakah zakat yang anda tunaikan diagih-agihkan, bagaimana zakat yang anda tunaikan disalurkan, bagaimanakah ia membantu penerima-penerima zakat ini. Maka itulah hari ini saya akan mendapatkan pencerahan dari 4 SDO, Pegawai Pembangunan Sosial, tentang bagaimanakah zakat yang anda tunaikan membantu penerima-penerima zakat. Jadi bagi warga Singapura yang tiap tahun tunaikan zakat pada MUIS, ingin tahu duit zakat yang mereka tunaikan tiap tahun sebagai tanggungjawab mereka sebagai orang Islam, seorang Muslim di Singapura ni, manakah pecahan dia, diagihkan ke mana, disalurkan ke mana? MUIS bagikan pada 8 hasna. So tak semestinya duit yang dikumpulkan oleh MUIS itu adalah untuk fakir miskin sahaja. Kalau duit zakat dana tu untuk penerima zakat, mostly diorang akan dapat monthly punya bantuan melalui Jairo. Selain daripada itu juga, kalau mereka ada anak ramai yang tidak boleh membayari madrasah. Jadi duit zakat itu kami gunakan juga untuk membayari madrasah mereka. Antara kelayakan untuk penerima zakat terima bantuan adalah per capita income, gaji yang dibagikan bagi setiap anggota keluarga yang ada dalam sebuah keluarga, ya. Tapi ada antara mereka yang walaupun per capita income mereka tu melebihi had yang telah pun ditetapkan, tapi case by case basis ada yang tetap menerimanya. Mungkin dapat Syafiq pun kongsikan kami antara case yang special case yang telah pun tetap dibantu oleh pihak zakat oleh MUIS. Basically macam ada suami isteri bekerja, dia orang earn more than the per capita income lah, tapi kadang-kadang kita tengah tengok kes anak ramai ataupun anak yang special needs. So ada yang anak dia masih kecil, so macam bayi tu orang perlukan pampers ataupun susu-susuan semua. Lagi satu pun daripada kita tengok diorang punya expenses and everything, kita akan tengok diorang punya bil api air, diorang punya bil tong sampah. So dari situlah kita boleh assess lah diorang whether if they really need dia punya bantuan ke tak. Kadang setengah mereka hendak meminta bantuan hanya untuk seketika itu sahaja, seperti top up EZ-Link ataupun beri barang dapur. Jadi mereka sebenarnya tidak mahu bantuan bulanan. Jadi itulah yang kami akan berikan bantuan kecemasan itu pada mereka untuk waktu seketika itu. Dan juga selain daripada itu, kalau kita dengar masyarakat kita yang ada rumah terbakar, kalau berjenis kes gitu pun kadang-kadang kita akan berikan duit zakat lah, bantu. Ya, bantu kecemasan Betul, bantu kecemasan. Takkan nak tunggu sampai tahun depan, dia apply baru. Ya, sebab kadang-kadang mereka yang dalam musibah tu tidak fall under zakat. Ya. Tapi kerana sebelum tu. Ya, betul. Ya. Tapi apabila diorang dalam musibah tu, this is where kita step in lah untuk membantu. Tanpa kita sedari kan, duit yang kita tunaikan tiap tahun tu sebagai zakat kita sebenarnya membantu pelbagai jenis masalah, situasi.
Jadi sangat meluas bantuan zakat yang sebenarnya banyak sangat kegunaan dia. Salah satu salah tanggapan yang saya pernah dengar ialah mereka katakan ibu atau bapa tunggal ataupun warga emas secara automatik layak untuk terima bantuan zakat. So which is actually tak benar lah, sebab kita bergantung kepada PCI. Walaupun anda seorang ibu tunggal dan anda bekerja dan anda mampu untuk menampung keperluan keluarga, jadi tak semestinya perlu untuk mohon bantuan zakat. Tak automatically anda adalah seorang penerima zakat. Sebab ia akan berbalik semula pada per capita income seseorang itu. Jadi itu adalah antara tanggapan yang pernah Mahisha terdengar ya. Sebagai seorang yang melakukan kerja sebagai SDO, Social Development Officer buat 15 tahun, lepas tu anda menjadi ketua Social Development unit waktu tu. Apakah mungkin skop kerja harian bagi Alia? Seperti biasa, SDO selalunya kita akan mengendalikan kes-kes proses untuk bantuan daripada masyarakat. So, kita akan help them proses diorang punya application lah. Datang ke masjid ataupun through online. Kalau diorang boleh hantar dokumen-dokumennya through email ataupun through WhatsApp, and then diorang tak payah datang ke masjid lah. Kita akan accept diorang punya documents and everything. Dan also kita assess diorang. Macam kita tengok latar belakang family diorang, apa problem yang diorang tengah hadapi sekarang lah. Ada suatu ketika itu penerima zakat itu datang pada saya menyatakan suami beliau dah dibuang kerja dan anak-anak masih bersekolah. Beliau menjaga ibu bapa yang sudah uzur, so bedridden. Dan beliau katakan beliau tidak apa-apa pun di dalam rumah tu, tapi makanan sentiasa ada kerana jirannya sentiasa masak dan berikan pada beliau. Dan tidak sengaja saya mengalir mata kerana ia mengingatkan peristiwa saya waktu keluarga saya yang susah dahulu. Almarhum jiran saya yang banyak menolong kami dalam segi makanan. Jadi dia pastikan kami tidak pernah kesusahan. Jadi pengalaman murni yang pernah mengalami cabaran ya, membuat murni juga dapat relate pada mereka yang ke masjid minta bantuan, berkongsi pengalaman mereka, berkongsi cerita mereka untuk dapatkan bantuan. Apakah bantuan-bantuan yang disalurkan pada penerima zakat ni? So bagi mereka yang memohon bantuan zakat MUIS, bantuan yang mereka boleh terima ialah antaranya ialah wang tunai secara bulanan, bantuan voucher makanan yang mana voucher ini diberikan daripada sumber Fidyah, dan kami juga ada bantuan sokongan untuk anak-anak yang bersekolah dari mana kita ambil daripada kategori RECOP, dan juga bantuan untuk pembayaran bil api air dan tong sampah lah, yang mana ini di bawah kategori orang rimin. Selain daripada memproseskan dana zakat ya, mereka sentiasa melihat kami sebagai one point to luahkan segalanya yang mereka ada di dalam perasaan mereka. Saya teringat satu kes lah yang mana seorang wanita ni datang ke pejabat lah. Saya just panggil dah puan, berduduk, ada apa-apa yang saya boleh bantu. So dia macam masih tak nak cakap lagi. So happen to be memang saya ada, sebelah tu ada water dispenser. Saya ambilkan air dan saya kasih dia, dan dia minum sikit dan cakap, saya sebenarnya tak nak datang sini. Saya malu sangat nak datang sini. Tapi itulah saya terpaksa hilangkan malu ni dan saya datang jugalah. Sebenarnya saya dekat rumah dah tak ada apa-apa dah ni. Sebab tu saya terpaksa datang nak minta bantuan sebab anak-anak belum makan lagi. So bila saya dengar tu macam automatik dah, saya kata ni memang confirm perlukan bantuan. So straight away saya ambil saya punya voucher dan saya berikan kepada dia. Dan happen to be tak, voucher ni kita memang ada kolaborasi dengan kedai runcit yang bersebelahan dengan masjid. So dan dia pun tinggal berdekatan. Saya cakap sebelum balik singgah ke kedai ni dan belilah apa-apa keperluan yang diperlukan dan untuk keluarga. Dan apa kata nanti minggu depan kita datang jumpa saya lah, saya boleh terangkan apa yang saya boleh bantu lagi. Once we dapat identify sekurang-kurangnya cases yang kompleks, this is where case worker kami in lah. As my experience, saya pernah buat case conference mengenai satu case yang kita rasa kita boleh come in helping hands. Involving NKF, involving myself, involving MUIS, and then we come to help together, SSO.
Bermakna macam contohnya kakak ni dia memerlukan bantuan dialisis Dialisis they have to go like 3 kali seminggu. Jadi from the 3 days tu dia orang tak dapat bekerja kan. Jadi apa yang boleh kita bantu? So we come in as a group di mana saya sendiri datang bagi pihak masjid SDO dan MUIS bantuan kewangan bulan-bulanan. NKF akan beri mereka subsidi daripada dialisis dan selain daripada itu NKF also akan beri dia transport free every time dia pergi dialisis. Dan kita SSO pula akan tolong bantu dalam bulanan kewangan dan juga PIA. So kita cuba meringankan beban seseorang tu lah. So that's how we come in together to help lah. Wow. Jadi peranan SDO sangat berat. Ya, sebab anda yang hubungkan penerima zakat tu dengan banyak lagi cabangan-cabangan lain supaya mereka dibantu dalam pelbagai aspek. Saya pasti Syafiq yang telah tangani pelbagai kes-kes penerima bantuan zakat ni, apakah antara kes-kes yang paling meninggalkan kesan yang mendalam bagi Syafiq? Saya ada satu kes suami isteri yang dah berusia lanjut, ada satu anak lelaki yang berusia 40 tahun yang ada special needs. Tak tahu nak mandi sendiri, tak tahu nak makan sendiri dan semua yang dibantu oleh maknya. Betul, anaknya selalu bergantung kepada maknya. Suaminya pun bimbang dan rasa sedih bila mereka tiada, siapa yang akan menjaga anak mereka. Saya merasa sedih jugalah dan terkesan juga saya sendiri sebagai seorang bapa. Bila saya tiada lagi nanti, siapa akan menjaga anak saya lah. Tapi walaupun kita ada bantu dia dengan bantuan zakat, tapi at the same time also kita explore dengan badan-badan lain seperti SSO ataupun SNTC, which is the Special Need Trust Fund lah, untuk menjaga anak dia lah. Untuk melihat bagaimanakah dapat mereka nanti membantu anak mereka yang special needs ni kalau ibu ayah mereka tiada lagi. Betul. Contohnya, saya dapat faham kenapakah ia sangat meninggalkan kesan yang mendalam untuk Syafiq, sebab kita sebagai ibu ayah akan rasa bimbang sangat kalau anak kita yang kecil ni kita tak ada lagi macam mana untuk menjaga mereka. Sebab kita ibaratkan anak 40-an ni macam anak kecil juga yang tak tahu macam mana nak cari makanan sendiri, nak berdikari, nak suap sendiri pun bergantung pada mak. I've been helping a family of a single mom. She got 12 children. Yang paling kecil saya ingat 3 years old. Masa yang sama juga arwah meninggal. So we help to process the pengurusan pemandian jenazah semula. Kita bring in the children to have a last touch. Okay, this is your last goodbye to your late mom. Then give your mom a good hug. Saya feel contented because saya membantu mereka daripada arwah masih hidup. Then for a few years sampai dia sakit lah. Wah, sangat berat. Betul. Ya, dari seorang SDO yang membantu seorang penerima zakat, sekarang peranan awak lebih berat lagi, iaitu untuk sedikit sebanyak memberikan that motherly figure kepada anak-anak 12 orang anak-anaknya waktu tu. Untuk keluarga ini, kita menggunakan duit fidyah daripada pihak masjid. Kita arrange for food delivery lah. At the same time, MUIS masih juga teruskan bantuan ke keluarga ini. That's how we arrange. Dan even kita connect dengan SSO waktu tu, Comcare, untuk terus come in lah. Because mungkin some of the children terpaksa dipindahkan ke rumah-rumah kanak-kanak kerana tak ada adult kat situ kan. Basically apa yang duit zakat yang kita sumbangkan, kita tunaikan tiap tahun membantu kes-kes seperti ini. Sebab bagaimana untuk bantu kalau tak ada SDO contohnya, kan? Jadi ini adalah sistem yang perlu untuk dipastikan berjalan dengan baik untuk membantu lebih ramai lagi dengan lebih baik lagi. Ini hanyalah segelintir sahaja dari keluarga-keluarga yang anda bantu menerusi zakat yang anda tunaikan. Bayangkan betapa banyak lagi keluarga yang anda bantu tanpa disedari. Dan menerusi pencerahan dari 4 SDO tadi, sekarang ini kita ketahui bagaimana zakat yang kita tunaikan dapat dimanfaatkan sebaik-baik mungkin.
Kalau anda belum lagi tunaikan zakat anda boleh ke AXS ataupun anda boleh ke zakat.sg, klik di link untuk gunakan PayNow ataupun kad debit anda, atau anda boleh ke masjid-masjid yang tersenarai di laman zakat.sg. Ramadan ini, saya Fiza mengharapkan zakat yang anda tunaikan melapangkan dada anda dan terasa keberkatannya. Tunaikan zakat, kukuhkan masyarakat.